الأكرم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia Dia dan juga rahmat Dia. Alhamdulillah, malam ni kita masih lagi sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Taala, bersama-sama di dalam majlis ilmu. Walaupun kita berasa malam ni kita rasa letih. Letih bukan kerana buat kerja, letih makan. Letih makan, dia bukannya letih apa ni, letih buat kerja, letih makan kita. Kenuri sampai 7-8 tempat. Masya Allah, hebat tak hebat kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada fasal yang berikutnya. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata faslun, maka ini adalah suatu fasal. Dia kata walladhi alaihi al-mu'awwalu fi tariqillahi ta'ala. Dan juga perkara yang tidak kurang penting, dia kata fi tariqillah, di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang yang bila dia nak berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dia kena ambil kira terhadap semua perkara, supaya perjalanan dia tidak ditipu oleh iblis yang dilaknat oleh Allah. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dia karang satu kitab yang nama kitab tu adalah Talbisu Iblis, tipu daya iblis. Dan kita tengok betapa liciknya iblis di dalam menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sering sebut bahawa syaitan iblis bila dia nak sesatkan manusia, dia akan hidangkan kepada manusia itu jalan-jalan kebaikan. Dan ni yang kita keliru. Kita keliru. Dan kekeliruan ini dibuat oleh iblis supaya dia dapat menyesatkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Imam Ibn Jauzi, jaga-jaga jalan kebaikan yang dibentangkan oleh syaitan, oleh iblis. 99 kebaikan untuk melakukan satu kekufuran kepada Allah. Dan tuan, maka kerana tu bila seseorang dia nak berjalan pada jalan Allah, dia kena ambil kira kepada semua perkara. Kerana tu Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala dia kata, wa man tasawwufa bi ghairi tafaqquhin, dia kata. Ni kata Imam Malik bin Anas, siapa-siapa yang bertasawuf tetapi tidak ada fiqh bagi dia, dan tuan, dia suka dengan tasawuf. Dan ulama menyebut berkenaan dengan ilmu tasawuf adalah ilmu yang sangat digemari oleh orang. Ulama kata yuhibbunan nas raqiqul qulub, kata ulama. Manusia dia begitu gemar, dia begitu suka kepada perkara-perkara yang boleh melembutkan hati. Dan sebab bila kita terang perkara tasawuf ni, dia akan menenangkan hati. Dan tuan, bila kita terang tasawuf ni, kita tak perlu fikir apa, melainkan kita kembali semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tapi Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala dia sebut, siapa-siapa yang bertasawuf tetapi tidak ada fiqhnya. Dan tuan, fiqh ni maknanya amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah, yang tu tak ada. Dia hanya tahu bertasawuf, dia hanya tahu nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, Imam Malik bin Anas kata, orang ini telah jatuh kepada zindik, dia kata. Dan dia telah pun jatuh kepada zindik. Ada bukan zindik. Orang tersebut dia jatuh kepada fasik. Maknanya dia akan sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Malik bin Anas kata lagi, siapa-siapa yang mengaji ilmu fiqh sahaja dan tidak ada tasawuf bagi dia, dan tuan ketahuilah, orang tersebut dia akan jatuh ke dalam zindik, kata Imam Malik bin Anas. Dan tuan, maknanya dua-dua golongan ni dia tak selamat. Dia bertasawuf, kemudian dia tidak ada fiqh, maka dia fasik. Kemudian kalau dia fiqh sahaja, tidak ada tasawuf, maka dia zindik. Dan dekat sinilah kita nak kena ambil kira kepada semua perkara. Bila mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebagai contoh, ada orang yang dia duduk di rumah,
tak kerja pun, zikir 24 jam, munajat dengan Allah Ta'ala 24 jam. Tuan-tuan, yang dia buat tu bagus, tapi dia terlupa yang dia ada tanggungan. Tuan-tuan, dia terlupa ada nafkah yang wajib untuk dia berikan. Tuan-tuan, tapi dia seronok dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia telah pun ditipu oleh iblis, oleh syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak perkara kalau kita nak sebut ni. Sebab itu, tuan-tuan, ilmu dia memberikan pencerahan kepada seseorang. Bagaimana dia nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu ulama sebut, ilmu ini ma'rifatu syai' haqiqatahu. Ilmu dia menerangkan segala sesuatu pada hakikatnya, kata ulama. Dan maka kerana tu kita doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan perkara yang kita lakukan ini benar-benar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu apa yang kita lakukan, perkara pertama yang kita kena letakkan yang paling atas sekali adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tengok Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali adalah seorang imam besar. Tuan, dia digelar sebagai Tabibul Qulub. Imam Ghazali dia adalah doktor kepada hati. Tuan, Masya Allah, Imam Ghazali ni, bila kita sebut nama dia, terbayang pada kita perjalanan-perjalanan tasawuf, kemudian nak menyucikan jiwa kepada Allah. Maka orang yang ahli di dalam bidang dia adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa ta'ala. Dan tuan, Imam Ghazali pada satu hari, bila dia tengah berzikir, sedang dia tengah duk beribadat, tiba-tiba mai satu kepulan asap yang berwarna hitam dekat pada dia. Dan kepulan hitam ni kata kepada Imam Ghazali, wahai Imam, pada hari ini apa-apa yang halal bagi kamu, apa-apa yang haram juga halal bagi kamu. Dan tuan, maknanya apa? Kepulan asap ni dia kata apa? Benda-benda yang halal dah bagi Imam Ghazali, manakala benda haram halal bagi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ghazali bila dia dengar macam tu, dia tanya kepada kepulan asap ni. Dia tanya, man anta, kamu ni siapa dia? Dan tuan, kepulan asap ni kata apa? Ana rabbuk, aku ni adalah Tuhan kepada engkau wahai Imam. Dan tuan, Imam Ghazali cabut selipar dia, buang dia punya kasut dia lempak kasut dia kepada kepulan asap ni. Dan tuan, akhirnya Imam Ghazali kata apa? Jauhlah engkau wahai iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, lalu iblis tanya kepada Imam Ghazali, macam mana kamu boleh tahu yang aku ni iblis? Dan tuan, jawab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Allah itu dia tidak menyerupai dengan sesuatu apapun, kata Imam Ghazali. Dan akhirnya kepulan asap ni dia tak berjaya nak menyesatkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan tuan, sebab itu dalam amalan kita mesti kita kena letakkan yang paling atas sekali nilaian keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kerana benda-benda hak yang lain. Tuan-tuan, kalaulah kita beramal ni kerana benda-benda lain, kalaulah diuji sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mai kat kita, tak apa benda yang mai kat kita, lalu dia mengaku yang dia adalah Tuhan pada kita. Tuan-tuan,
tak tahulah agaknya kita lepas ataupun tidak dengan ujian tersebut. Tuan, tapi Imam Ghazali dia tolak semua ni. Pasal apa? Kerana yang dia nak dalam amalan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, "Walladhi 'alaihi al-mu'awwal fi tariqillah ta'ala." Benda yang tak kurang penting di dalam berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da fi'lil awamiri wajtinabil maharimi, selepas dia melakukan segala perintah Allah dan setelah dia menjauhkan segala yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, orang yang boleh menjauhkan benda yang diharamkan oleh Allah, dia akan jadi orang yang sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hari ada orang berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan dia tanya dengan Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, boleh tak kau berikan kepada kami amalan-amalan yang bila kami buat maka menyaingi orang-orang yang banyak beramal kepada Allah?" Dan kita pun nak kalau ada apa-apa amalan yang kita buat tu menyamai dengan orang-orang yang banyak beramal kepada Allah. Tuan, yang duk tanya ni, jenis geng yang tak banyak sembahyang. Tuan, maknanya dia tak banyak buat solat sunat. Tuan, geng yang tanya ni adalah orang yang tidak ada keupayaan di dalam bersedekah. Tuan, maknanya dia serba-serbi kekurangan. Lalu mereka ni tanya dengan Aisyah, "Wahai Aisyah, ada tak amalan apa-apa kalau kami buat, kami dapat bersaing dengan orang-orang yang banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala?" Tuan, lalu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia kata, "Ittaqil maharim." Kamu jauhkan diri kamu daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Takun a'badan nas, kamu akan jadi sebenar-benar manusia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, orang yang boleh jauhkan diri daripada benda yang diharamkan oleh Allah ni orang yang istimewa. Dan tuan, sebab itu sering kita sebut Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, dia sebut di dalam kitab dia Risalah Al-Qushairiyah. Dan tuan, satu qaul, satu perkataan yang sangat-sangat cantik dan juga dia membuka minda kita. Dan kan Imam Qushairi dia sebut, bila mana kita berbicara soal tasawuf, bukan kita nak bicara orang ni pakai tasbih apa. Dan kan bukan tu kita punya matlamat kita. Ataupun dia nak pakai baju yang macam mana. Dan kan bukan itu perbahasan dia. Bila kita bicara soal tasawuf, dia adalah soal tazkiyatun nufus, iaitulah penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, jadi kerana tu bila mana satu orang dia berhadapan dengan benda yang diharamkan oleh Allah, bila dia boleh jauhkan diri dia, dan tuan, orang ni adalah orang yang sangat istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu ulama kata, Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, dia sebut, orang yang berzikir bagui, orang yang bangun malam bagui, orang yang membaca Al-Quran elok, orang yang berzikir bagui. Tapi kata Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala,
lebih bagus lagi bila mana seseorang dia berhadapan dengan benda yang diharamkan oleh Allah, dia dapat jauhkan diri dia daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebagaimana dalam hadis menyebut, ada 7 golongan, Nabi kata, yang mana 7 golongan ni dia akan mendapat naungan arasy Allah pada hari mahsyar esok. Tuan-tuan, dia ada 7 golongan semua sekali. Salah satunya adalah seorang lelaki yang bila mana dia diajak oleh seorang perempuan yang cantik jelita, kemudian dia mempunyai kekayaan. Tuan-tuan, perempuan ni goda dia, perempuan ni ajak dia untuk berzina, untuk bermaksiat. Tuan-tuan, lalu lelaki ni kata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau dia ada perasaan takut macam tu ketika mana berhadapan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, tuan-tuan, dia adalah orang yang istimewa di sisi Allah. Dan inilah tasawuf yang sebenar. Tuan-tuan, ini tasawuf yang betul ini. Tuan-tuan, tasawuf ni dia bukan kira cover, tetapi dia nak kira bagaimana pandangan Allah terhadap hati dia. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupa parah kamu, kata Nabi. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad radhiyallahu anhu wa arda, kulit dia hitam. Tuan-tuan, ni Sa'ad hitam sungguh, sehingga kan ada sebahagian daripada ulama, tuan-tuan, dia melawak. Ulama kata, Sa'ad ni kalaulah dia diletakkan bersebelahan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda, maka nescaya Bilal bin Rabah akan jadi putih dia. Tuan-tuan, nak cerita, Sa'ad ni orang dia sangat-sangat hitam. Tuan-tuan, bibir tebal, kemudian rambut keriting, dan dia juga adalah daripada golongan hamba di kota Mekah. Tuan-tuan, tapi ulama kata, Sa'ad ni kalau dia letak sebelah Bilal, tuan-tuan, kita sedia maklum, sahabat Nabi yang paling hitam kulitnya adalah Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda, paling hitam. Tuan-tuan, tapi Sa'ad kalau diletakkan sebelah Bilal, ulama melawak. Tuan-tuan, ulama kata, Bilal ni dia boleh jadi putih kerana apa? Hitamnya Sa'ad ni. Tuan-tuan, kehitaman Sa'ad, dan juga dia ni tak ada apa pun pada sisi manusia. Pada hari dia gugur syahid di medan perang, tuan-tuan, kata Nabi SAW, ketika mana jasad Sa'ad mengenai bumi sahaja, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang kulit hitam, hamba, orang tak pandang dia, tapi masa dia gugur syahid dalam peperangan, Nabi kata apa? Bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah tak tengok kepada rupa parah kita. Allah juga tidak tengok kepada lunggukan harta. Allah tidak tengok kepada pangkat yang ada. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala nak tengok hati kamu. Dan tuan, kok manapun titik tolak dia adalah pada hati seseorang, dan juga amalan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni yang menjadi perkiraan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu, orang yang tinggalkan benda yang diharamkan oleh Allah, kedudukan dia, dan sama dengan orang yang memperbanyakkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa dengan Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Haddad,
Selepas dia dah buat taat kepada Allah dan setelah dia menjauhkan diri dia daripada segala yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, yang ni antara perkara yang penting. Apa dia? Mulazamatu zikri lillah. Hendaklah dia melazimkan, maknanya dia kena selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, zikir bukan sebutan biasa. Tuan-tuan, yang kita sebut tak sah ni, apa ni, waktu maghrib, lepas subuh, lepas isya, kita sebut subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan apa juga jenis zikir. Dan tuan, sebutan tu bukan sebutan biasa. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni, hendaklah kalian semua zikir kepada aku, kata Allah. Ingat kepada aku, kata Allah. Dan orang yang zikir, orang yang dia membasahkan lidah dia dengan zikir kepada Allah, Allah Ta'ala kata, azkurkum, aku juga akan ingat dan zikir kepada kamu. Dan macam mana agaknya Allah Subhanahu wa taala ni dia zikir kepada manusia? Dan macam mana Allah Ta'ala ingat kepada manusia? Dan tuan, ulama tafsir menafsirkan ayat ni, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepada aku maka nescaya aku akan ingat kepada kamu, kata Allah. Dan macam mana Allah Ta'ala ingat kepada kita? Ulama tafsir kata Allah Ta'ala akan ingat kepada hamba-hamba dia ni yang berzikir pada dia birrahmah, iaitulah dengan diturunkan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, apa juga jenis zikir. Dan Allah Ta'ala kata, azkurkum, pada masa tu aku akan ingat kepada kamu, kata Allah. Dan tuan, lagu mana Allah ingat pada hamba dia? Birrahmah, iaitulah dengan diturunkan rahmat kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dalam satu riwayat disebut, kalau Allah Subhanahu wa taala dia nak binasakan seluruh manusia, lama dah Allah Taala boleh binasakan manusia ni. Tuan, apa dosa yang kita tak buat? Apa dosa yang manusia tak buat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam al-khata', kata Nabi, semua anak Adam ada melakukan dosa kepada Allah. Kalau kita tengok kat Malaysia ni, apa dosa yang orang tak buat? Yang kita tengok depan mata kita, hak tu hak biasa-biasa. Dan tuan, ada lagi orang yang mempertikaikan hukum Allah. Ada orang yang menyebut tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, orang sebut macam-macam benda berkenaan dengan agama ini. Tuan-tuan, hak tu lagi berat lagi. Tuan-tuan, jadi disebutkan dalam riwayat, dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia ni, kalaulah Allah Ta'ala nak binasakan manusia itu, dah lama dah Allah Subhanahu wa taala boleh binasakan. Dan kita tengok bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud. Dan tuan, Masya Allah, kaum Ad dan juga Samud ni, mereka ni diberikan kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kaum Samud ni dia boleh tebuk gunung. Dan tuan,
kesan ini kita boleh tengok di Petra, Jordan. Peninggalan kaum Thamud. Tuan-tuan tengok macam mana mereka tu pergi tepuk apa ni, bukit bukau. Mereka tepuk gunung. Mereka buat rumah dalam tu. Mereka buat mall dekat dalam tu. Mereka buat stadium dekat dalam tu. Tuan-tuan, ni dua kaum yang besar, Ad dan juga Samud. Allah Ta'ala berikan teknologi yang begitu hebat kepada mereka. Tuan-tuan, tapi mana pi kaum Ad dan juga Samud? Allah Ta'ala musnahkan mereka hanya dalam jangka satu malam sahaja. Ad dan juga Samud. Tuan-tuan, pasal apa Allah Ta'ala musnahkan mereka? Tuan-tuan, Allah memusnahkan manusia, Allah mengazab manusia bukan kerana manusia tu bizunubihim, ianya adalah kerana dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu dalam riwayat disebut, kalau Allah Taala nak musnahkan manusia lama dah, boleh dah. Dan tapi pasal apa Allah Subhanahu wa taala masih lagi tahan azab dia? Disebutkan dalam riwayat kerana masih lagi ada kelompok-kelompok yang masih lagi melafazkan Allah, Allah. Dia masih lagi menyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala turun kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyurta'a fi riyadil jannah, kata Nabi, siapa-siapa dia yang nak berseronok di dalam taman-taman syurga Allah. Tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu kita kata tadi, zikir yang kita sebut ni simple, simple dia bukannya berat mana pun. Kalau kita mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, tuan, benda tu tak berat pun. Dia tak berat. Bahkan ada sebahagian daripada zikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khafifatani fil lisan, dia sangat ringan pada lisan, wa thaqilatan fil mizan, tetapi berat pada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, zikir subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tuan-tuan, ni benda yang sangat ringan untuk kita sebut. Tuan-tuan, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir itu man ahabba ayyurta'a fi riyadil jannah, siapa-siapa yang dia nak berseronok di dalam taman-taman syurga Allah. Dan dia nak berseronok dalam taman syurga Allah, dia nak dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yuksir zikrullahi azza wa jal, hendaklah dia memperbanyakkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masya-Allah, kerana itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan dia sebut dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali dia memberikan masa-masa. Dan kita jangan lupa untuk jaga zikir pagi kita, jangan lupa jaga zikir petang kita, jangan lupa jaga zikir pada waktu malam kita. Dan ini masa-masa yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Waktu pagi, kemudian waktu petang, kemudian pada waktu malam. Dan tuan, pastikan masa-masa itu ada masa kita zikir kepada Allah. Dan tuan, ada orang kata, Ustaz, nak zikir, tapi saya tak boleh zikir banyak-banyak lah Ustaz. Dan tuan, siapa yang suruh zikir banyak-banyak? Dan tuan, kata Nabi SAW, idza amartukum bih
Bila mana aku perintahkan kepada kamu sesuatu, kata Nabi SAW. Dan Tuhan, kita punya masa tak sama. Tak sama, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa ni? Petang tadi, siang tadi, mungkin ada yang pergi bekerja, letih, penat. Tuan-tuan, orang yang macam ni dia tak boleh nak beramal banyak-banyak, tak boleh. Tuan-tuan, jangan kata kerja. Kita yang pergi kenuri sampai 6-7 tempat pun berasa tak larat lah. Bukan suruh buat apa pun. Pergi kat rumah kawan ni, Ustaz, saya ada simpan untuk Ustaz kepala kambing. Kepala kambing. Dan pergi rumah yang kedua, Ustaz, saya ada simpan untuk Ustaz lamb shank. Hebat-hebat, Masya Allah. Dan bukan buat kerja apa pun. Makannya, makan, sembang, seronok. Dan tu pun letih lah. Letih. Ini kan pula orang-orang yang bekerja. Dan sebab itu kalau kita tengok, benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak banyak, dia sikit. Dan tengoklah, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ni yang wajib. Satu hari sembahyang 5 waktu sehari semalam. Zakat kita kena bawa keluar bila dah sampai haul dan juga nisab pada tiap-tiap akhir tahun. Dan baru kena keluar tu. Kemudian haji dan juga umrah sekali seumur hidup. Kemudian puasa di bulan Ramadan setahun sebulan. Tuan-tuan, benda wajib tak banyak. Itu saja benda-benda hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, selebihnya itu adalah perkara-perkara hak yang disunatkan pada syarak. Kemudian adalah larangan-larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi spiritual, amalan yang wajib tu dia tak banyak. Dan tuan, kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada hamba dia melainkan benda yang mampu untuk dilakukan oleh hamba-hamba dia, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, habis tu kita nak buat apa ni? Pagi nak zikir apa? Petang kita nak zikir apa? Malam kita nak zikir apa? Tuan-tuan, untuk zikir ni saya cadang pada tuan-tuan, beli kitab yang nama kitab tu Al-Azkar bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lah ni dah ada terjemahan dia. Tuan-tuan, kita boleh beli, harga tak mahal. Sekali beli ya, lebih kurang dalam RM60 ataupun RM70. Lebih kurang lah tu. Al-Azkar. Dan tuan, apa dia isi kandungan dalam kitab Azkar ni? Imam Nawawi dia bawa segala zikir-zikir yang warid, yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, zikir yang banyak-banyak tu kita pilih mana hak yang selesa untuk kita. Tuan-tuan, jagalah pada masa-masa yang kita sebut. Waktu pagi ada zikirnya, kemudian petang ada zikirnya, malam kita ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita nak zikir yang terbaik, muktamad ulama kata ini zikir yang terbaik. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ni adalah perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi kata, sepakat semua ulama, jumhur ulama menyatakan zikir yang paling baik adalah qiraatul Quran, adalah membaca ayat-ayat suci
Al-Quranul Karim. Dan tuan, ini zikir yang paling baik. Sama ada kita faham atau tak faham, sama ada kita baca tu fasih ataupun tidak fasih, dan tuan, dia akan tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, plus satu lagi, tambah satu lagi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara amalan yang bila dia buat, sekalipun dia lalai, dia tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang dia nak berseronok nanti di dalam taman-taman syurga Allah, falyuksir zikrullah azza wa jal, hendaklah dia memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Haddad lagi, fa'alaika bihi ayyuhal murid, dia kata, maka hendaklah engkau senantiasa dengan berzikir, ayyuhal murid, wahai setiap yang berkehendak kepada Allah, fi kulli halin, pada setiap keadaan berzikir pada Allah, wa fi kulli waqtin, pada setiap masa berzikir pada Allah, wa fi kulli makanin, pada setiap tempat engkau berzikir, bil qalbi wal lisan, dengan hati dan juga dengan lidah engkau berzikir pada Allah. Dan ulama menyebut, dan kalau kita tengok pada teks ni, dia tak bagi kita buat parah, melainkan apa? Zikir pada setiap masa. Tapi macam kita kata tadi, ada orang yang dia nak kerja, tuan-tuan, suri rumah lagi berat lagi dia punya kerja dia. Sehingga kan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitab dia Al-Majmu', tuan-tuan, Imam Nawawi kata, orang perempuan bila mana dia nak berpuasa sunat, hendaklah dia minta izin daripada suami dia. Tuan-tuan, sampai 100 kali. Tuan-tuan, banyak tanggungjawab kita. Tuan-tuan, dekat sini ada perkara yang perlu kita terangkan. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, dia sebut ni adalah makam para awliya. Tuan-tuan, para awliya, mereka, hati mereka tidak bergantung dengan dunia. Dan tuan, hati mereka dah pun dijemput ke negeri akhirat. Dan tuan, jenis orang-orang yang macam ni, setiap keadaan, setiap masa, setiap tempat, mereka akan terus menerus di dalam berzikir kepada Allah. Dan tuan, lalu lagu mana dengan orang yang biasa macam kita ni? Dan tuan, tadi kita sebut tak boleh banyak, sikit. Dan disebutkan oleh ulama, aqwa zikri, zikir yang paling kuat. Dan tuan, ni zikir yang paling kuat. Apa dia? Kata ulama, zikir yang paling kuat adalah zikrul abdan, iaitulah zikir yang keluar daripada tubuh badan dia. Dan tuan, lagu mana zikir yang keluar daripada tubuh badan? Kalau orang yang bekerja, dia amanah dalam kerja dia. Kalau dia seorang ayah, ketua keluarga, dia akan didik ahli keluarga dia supaya kenal kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang isteri, dia taat kepada suami dia. Kalau dia seorang pelajar, maka dia betul-betul bersungguh-sungguh di dalam pelajaran dia. Dan ulama sebut, tengok pada posisi mana kita berada, maka jagalah kedudukan tersebut. Maka
kalau dia boleh amanah dengan kedudukan dia, tuan-tuan, itu zikir yang paling kuat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tuan-tuan, daripada dia duk zikir pada lisan, dan dia zikir la ilaha illallah, tengok TV pun zikir, itu hebat. Tuan, tengok TV pun dia zikir la ilaha illallah. Tiba-tiba tuan-tuan, dia pergi tengok sukan Asia. Contoh, dia tak tengok apa ni olahraga yang 100 meter 4 kali 100 meter. Dia tengok apa? Gimnastik. Tuan-tuan, dia tengok gimnastik ataupun dia tengok apa? Ni kuak lentang, tapi bukan hak lelaki punya, hak yang perempuan punya. Mulut zikir ni la ilaha illallah. Tuan-tuan, mata terbeliak tengok benda Allah tu. Jadi kata ulama, zikir yang paling kuat zikrul abdan adalah zikir yang keluar daripada tubuh badan. Bila mai waktu sembahyang, dengan rendah hati dia pergi sembahyang. Tuan-tuan, bila mana dia sembahyang, pada masa tu dia hadirkan hati dia kepada Allah. Jiran dia susah, dia ambil tahu tentang kesusahan jiran dia. Bila mana ada orang yang memerlukan, maka dia orang yang pertama tolong saudara dia. Tuan-tuan, ini adalah zikir-zikir badan, tuan-tuan, yang mana dia melakukan terus secara langsung daripada tubuh badan dia. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang yang zikrullah, orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaga kita punya apa ni masa-masa yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan ianya terpenuhi dengan zikir, ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula pada ibarat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.